Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persatuan Veteran Angkatan Bersenjata di Raja Brunei Perwira mengadakan majlis khatam Al-Quran, bertahlil, iftar bersama dan solat fardu maghrib berjemaah bersempena Hari Ulang Tahun Perwira ke-29. Majlis diselajurkan dengan penyampaian derma kewangan kepada 8 orang anak yatim dari kalangan keluarga perwira. Majlis berlangsung petang kemarin di Surau Ad-Difa, Bolkiah Garrison. Hadir yang berhormat Pihin Datu Laila Raja Major Jeneral Bersara Datu Paduka Sri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan kedua. Lebih 15 ahli perwira menyertai khatam Al-Quran. Majlis diselajurkan dengan membaca surah Yasin dan tahlil bagi almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit dan almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim. Kumpulan Meraih Barkah KMB mengungkayahkan majlis 100 kali khatam sempena Ramadan 1442 Hijrah. Majlis yang disertai para ahli KMB di seluruh negara ini diadakan kemarin di Masjid Suri Sri Bekawan, Raja Pengiran Anak Damit, Kampung Manggis, Madang. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datu Paduka Sri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Molok Datu Sri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Majlis diselajurkan dengan penyampaian cenderamata kepada peserta khatam Al-Quran. Juga diadakan penyampaian derma kepada 50 orang anak yatim. Skim Tilawah Al-Quran Remaja Kendalian Jabatan Pengajian Islam dihasrat dapat melahirkan remaja yang berpotensi dalam bidang pembacaan Al-Quran secara berteranum. Bersempena bulan Ramadan, 141 pelajar skim berkenaan di seluruh negara menyertai majlis khatam Al-Quran. Bagi daerah Brunei dan Muara, 123 pelajar menamatkan pembacaan 30 juzuk Al-Quran di Dewan Serbaguna Sekolah Ugama Pengiran Anak Puteri Mutawakilah Hayatul Bolkiah, Kampung Serusuk. Bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Awang Haji Muhammad Rosli bin Haji Ibrahim, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Ugama. Juga diadakan penyampaian derma anak-anak yatim daripada kalangan pelajar skim berkenaan. Sementara itu, Majlis Khatam Al-Quran bagi skim Tilawah Al-Quran Remaja Star juga diadakan kemarin di daerah-daerah lain. Di daerah Tutong, majlis berlangsung di Dewan Sekolah Ugama Pengiran Anak Puteri Nur Ain. Memimpin bacaan surah Al-Fatihah, Awang Haji Azman bin Haji Musa, Ketua Pegawai Ugama Daerah Tutong. Juga diadakan penyampaian derma kepada seorang anak yatim yang menyertai skim berkenaan. Majlis Khatam Al-Quran Pelajar Star bagi daerah Belait diadakan di Dewan Sekolah Ugama Pengiran Anak Puteri Rashidah Sa'datul Bolkiah, Seria. Hadir Dayang Hazlina binti Dahlan, Pegawai Pengajian Islam Daerah Belait. Di daerah Temburong pula, projek tahunan bahagian pelajar lanjutan Jabatan Pengajian Islam diadakan di Dewan Sekolah Arab Temburong. Hadir Awang Mursidi bin Haji Awang Tuah, Guru Besar Sekolah Arab Temburong.
Pertubuhan Perkumpulan Perempuan WI Negara Brunei Darussalam kemarin mengadakan Majlis Khatam Al-Quran sempena bulan Ramadan. Majlis diadakan di Ibu Pejabat Pertubuhan berkenaan di Bukit Bendera, Daerah Tutong. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah diikuti dengan bacaan Khatam Al-Quran. Majlis antara lain bertujuan bagi menyemai budaya membaca Al-Quran dalam kalangan ahli-ahlinya di samping merebut peluang untuk mendapatkan ganjaran pahala berlipat kali ganda di bulan Ramadan. Di samping itu mengeratkan hubungan silaturahim di antara ahli-ahli WI dari keempat-empat daerah. Antara yang hadir, Datin Hajah Masni binti Haji Muhammad Ali, Penasihat Pertubuhan Perkumpulan Perempuan WI dan Dayang Hajah Syamsiah binti Abdul Latif, pemangku yang dipertua pertubuhan berkenaan. Tiada kes jangkitan baharu dicatatkan kemarin Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya mengenai perkembangan terkini situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam memaklumkan 1 kes sembuh dicatatkan dengan 7 kes aktif masih menerima rawatan di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Sementara itu, jumlah keseluruhan kes kekal 230 kes dengan kes sembuh 220. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 89 kes. 351 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, 17,957 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. Manakala 127 sampel ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan, menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 kepada 122,466 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPES Kementerian Kewangan dan Ekonomi dengan kerjasama Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan akan melaksanakan penetapan harga maksimum ke atas daging kerbau dan lembu pada kadar RM13 sekilogram. Arahan ini akan dilaksanakan selama 5 minggu bermula hari ini 10 Mei 2021 hingga 11 Jun 2021. Harga maksimum ini hanya dikenakan pada daging kerbau dan lembu segar beku, tidak termasuk daging ternakan lembu premium seperti Angus dan Eurocross, daging yang telah dibahagikan mengikut potongan tertentu dan premium cuts seperti tenderloin, cube roll dan strip loin. Arahan penetapan harga bermusim kini merangkumi sejumlah 8 kategori barangan makanan asasi iaitu daging kerbau dan lembu, ayam bulat, telur ayam, mentega, margarin, minyak sapi, susu pekat, cair dan krim dan tepung. Arahan sementara ini bertujuan untuk mengelakkan harga pasaran bagi barangan makanan asasi daripada meningkat melebihi tahap tertentu. Walau bagaimanapun, arahan ini tidak menghalang peniaga daripada menawarkan harga yang kompetitif secara berasingan di bawah harga maksimum yang ditetapkan. Peruncit yang didapati tidak mematuhi arahan ini akan diberikan surat amaran. Manakala bagi kesalahan berulang, nama peruncit akan disiarkan di dalam media. Para peniaga juga dinasihatkan untuk mempamerkan dengan jelas paparan tanda harga pada barangan dengan menandakan secara khusus serta menyatakan dengan jelas jenis potongan daging. Kegagalan untuk mempamerkan tanda harga dengan jelas adalah menjadi kesalahan di bawah Perintah Kawalan Harga. Paparan tanda harga di bawah Akta Kawalan Harga yang boleh dikenakan kompaun tidak melebihi RM1,000. Manakala bagi kesalahan berikutnya boleh membawa denda maksimum sebanyak RM20,000 dan penjara selama 5 tahun. Sebarang pertanyaan hubungi talian Darussalam 123 atau aplikasi mudah alih pengguna bijak.
Berita baik bagi para pelajar terutama kanak-kanak yang kurang meminati mata pelajaran matematik. Teknik Innovate Mental Arithmetic mungkin dapat membantu para pelajar agar lebih meminati matematik melalui teknik pembelajaran yang unik. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenainya, kru Mojo RTB ada laporannya. 1 digit 6 rows. 5, 4, minus 7, plus 1, minus 3, plus 4. Answer. 4. Correct. Sebagai program bertaraf global, Innovate Mental Arithmetic memberikan pengalaman pembelajaran yang unik, khususnya bagi kanak-kanak berumur 3 hingga 13 tahun. Sejak mula diperkenalkan pada tahun 2016, Innovate Mental Arithmetic lebih menekankan aspek konsentrasi dan fokus pelajar untuk meningkatkan tahap kemahiran matematik mereka. Innovate have their own unique syllabus, which is not the same what they are teaching in schools. And then because this is introduced to children as young as 3 years old, so this is like early intervention for early childhood. We practice the 4 fingers like calculation. So they use only 4 fingers to count. They are using their brain to count, but the main thing is imagination. They have imagination. So when they count, they are able to remember. So this is a way of focus. 6 minus 5. Dengan hanya menggunakan teknik 2 tangan 4 jari, teknik Innovate Mental Arithmetic juga dapat membantu dalam membina keyakinan dan meningkatkan kreativiti, daya tumpuan serta ingatan kanak-kanak. Since we first launched, I have this student who has been like a great support, sending their child here. She started off with 3 years old, then now she's already 8 years old, and then the parents say they shows improvement, like she is more sensitive to numbers, and result has been very good in schools. Setakat ini maklum balas daripada ibu bapa adalah positif. Melalui kerja-kerja sekolah yang diberikan, para pelajar lebih fokus dan menunjukkan prestasi sangat baik. Memang takjublah kalau saya mungkin saya pernah mencuba untuk menyoal anak saya, dia boleh menjawab digit satu berapa row, 1 digit berapa row, 2 digit berapa row, dia boleh menjawab. Untuk peringkat umurnya, alhamdulillah saya rasa puas hati. Sebagai salah satu ilmu asas dalam kehidupan, kemahiran matematik sangat penting. Justru, kaedah tersebut boleh dimanfaatkan sebaiknya ibu bapa bagi perkembangan pendidikan awal anak-anak mereka. Laporan Aziz Ahmad untuk Berita RTB. 36 buah keluarga terpilih dari seluruh negara menerima sumbangan program Khairat Azhari Anjuran Rabita. Tahun ini para penerima adalah dari golongan mu'alaf yang memerlukan dan dikenal pasti melalui agensi kerajaan berkepentingan. Penyerahan sumbangan diadakan serentak kemarin. 5 orang menerima sumbangan di daerah Tutong disempurnakan oleh Datuk Seri Setia Haji Abdul Aziz bin Orang Kaya Maharaja Laila Haji Yusof, Rais Jawatan Kuasa Eksekutif WAAG. Tahun kedua diadakan merupakan program tetap dalam kalender tahunan Rabita. Manakala di daerah Belait sumbangan kepada 5 penerima disampaikan oleh Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Naib Rais Rabita. Program kali ini disertai pelajar yang mewakili Badan Kebajikan Penuntut Brunei Darussalam di Kahirah Mesir, Bru Cairo. Menyampaikan sumbangan kepada 5 lagi penerima di daerah Temburong disempurnakan Awang Haji Ahmad Abdul Salam bin Haji Abdul Rahman, Setiausaha Agong Rabita. Program dihasrat dapat meringankan beban golongan kurang berkemampuan.
Sementara bagi daerah Brunei dan Muara, sumbangan kepada 21 buah keluarga disampaikan oleh Awang Haji Abdul Aziz bin Haji Yaakob Bendahari Rabita. Sumbangan yang dihulurkan termasuk barangan asasi keperluan dapur. Persatuan Pengakap Daerah Temburong terus proaktif menganjurkan pelbagai aktiviti yang menjurus kepada menyemarakan semangat sukarelawan. Dalam pada itu petang kemarin, persatuan berkenaan mengadakan program kongsi nikmat Ramadan dengan menyalurkan sumbangan kepada sebuah surau dan 2 buah masjid yang terpilih di daerah Temburong. Penyampaian sumbangan berupa makanan asasi kepada Surau Kampung Piasau-Piasau, Masjid Kampung Labu dan Masjid Kampung Batu Apoy disempurnakan oleh Haji Ayub bin Haji Awan Jamahat, Timbalan Pengerusi Majlis Pengakap Daerah Temburong. Program antara lain bertujuan bagi menyuntik sifat prihatin dan membentuk minda positif bagi melahirkan ahli pengakap yang cemerlang. Tujuannya adalah untuk melatih ahli-ahli pengakap daerah Temburong macam mana untuk bekerjasama antara mengupayakan aktiviti program nikmat Ramadan ni mengerjakan makanan campur. Kedua adalah untuk tahunan aktiviti tahunan 2021 ni untuk bulan Ramadan ni. 50 orang anak yatim dan 25 orang ibu tunggal yang berdaftar dengan Jabatan Pembangunan Masyarakat Japim lewat petang kemarin menerima sumbangan hamper makanan di Majlis Apresiasi Brunei Unified Volume 3. Nur Ramadan Anjuran Kudus Event Management Services, majlis berlangsung di Jurudong Park Garden. Majlis dimulakan dengan tazkirah ringkas bertajuk Rahmat Ramadan yang disampaikan oleh Awang Haji Khairul Muaz bin Haji Sibu Daud, Dai Bertaliah Majlis Ugama Islam Brunei dan persembahan bacaan Hasbi Rabbi daripada peserta program 5M iaitu Mu'alim, Mudaris, Muaddib, Murabbi dan Mursyid. Majlis diselajurkan dengan penyampaian sijil penyertaan program dan sumbangan. Program 5M adalah program yang berbentuk suntikan nilai-nilai akhlak yang telah berlangsung selama 3 hari yang diadakan pada Selasa, Khamis dan Sabtu lalu. Raya Bersamamu 2.0 yang dilaksanakan buat kedua kalinya tahun ini oleh projek Bina Ukhuwah memfokuskan kepada aktiviti bergotong royong membersihkan dan membaik pulih rumah keluarga yang kurang berkemampuan. Ia adalah bagi memberi keselesaan kepada keluarga berkenaan lebih-lebih lagi menjelangnya Hari Raya Aidilfitri nanti. 41 sukarelawan termasuk daripada pelbagai sektor terlibat dalam projek Raya Bersamamu 2.0. Dayang Syakirah binti Haji Serudin, penolong ketua projek Bina Ukhuwah Home Betterment Program selaku pengurus projek antara lain mengongsikan mengenai bagaimana projek dikendalikan. Dari bulan April yang lepas sudah, bulan ini telah memasuki bulan yang kedua lah, inclusive of 2 fasa, iaitu fasa pertama membersihkan rumah. Bulan lepas sudah kami buat, dan masa ni ialah fasa kedua, iaitu memasukkan furniture and then cat rumah dan juga membersihkan kawasan luar rumah juga. Sukan dengan bola sepak Liga Perdana Inggeris, 4 perlawanan berlangsung malam dan awal pagi tadi. Dalam perlawanan tersebut, Wolverhampton Wanderers menewaskan Brighton and Hove Albion 2-1. Aston Villa pula tewas 1-3 kepada Manchester United dan West Ham United juga tewas 0-1 kepada Everton. Manakala dalam perlawanan awal pagi tadi, Arsenal yang menerima kunjungan West Bromwich Albion menang 3-1. Dengan bahan-bahan berita itu tadi, berita pagi berakhir di sini. Kita kembali bersama rakan-rakan penyampai Rampai Pagi untuk membawakan bahan-bahan menarik seterusnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.